Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sekarang saya berada di Magic Building sempena Magic Exhibition Showcase 2014 yang berlangsung pada 26 dan 27 April 2014. Okey, bersama saya Profesor Datuk Dr. Haji Abdul Razak bin Haji Omar, iaitu CEO Entrepreneurship Institute UMK. Terima kasih menjemput saya pada pagi ini. Pertamanya, Assalamualaikum, selamat tengah hari dan salam satu Malaysia. Saya daripada Entrepreneurship Institute merasa bangga kerana dapat participate dalam program ni untuk program launching Magic ni, dan ini satu penghormatan kepada Universiti Malaysia Kelantan. Saya difahamkan Universiti Malaysia Kelantan adalah satu-satunya universiti yang dijemput untuk buat exhibition pada hari ini dengan kehadiran Obama, Presiden Amerika ke Malaysia. Jadi apa yang boleh saya maklumkan, Entrepreneurship Institute ni adalah satu institut yang diberi peranan besar oleh pihak pengurusan Universiti Malaysia Kelantan untuk menjadikan Universiti Malaysia Kelantan sebagai sebuah universiti yang respected dan referred university. Jadi peranan utama saya ialah membentuk unit-unit di bawah Entrepreneurship Institute. Salah satunya ialah entrepreneurial thought. Entrepreneurial thought ni ialah untuk membangunkan ilmu-ilmu keusahawanan di kalangan pelajar-pelajar dan kaki tangan UMK. Jadi apa yang telah kita buat ialah pertama sekali ialah membangunkan attributes entrepreneur, ciri-ciri seorang usahawan yang berjaya. Itu sebab kita telah berjaya menubuh syarikat pelajar yang kita panggil UMKEI Star Studio. UMK Star Studio ni 100% dilaksanakan oleh pelajar. Tugas utamanya ialah kita telah membangunkan alat untuk mengukur ciri-ciri keusahawanan. Program pertama kita ialah junior consultant. Kita akan melahirkan 300 junior consultant dalam masa terdekat ini untuk mereka turun ke Besut, di mana mereka akan dijadikan anak angkat kepada usahawan-usahawan Besut. Seperti mana yang kita tahu, Besut ialah satu parlimen di mana kebanyakan penduduknya terlibat dalam keusahawanan. Jadi pelajar ini akan ditempatkan dengan keluarga angkat ini dan mereka akan menguji ibu bapa angkat mereka sama ada ibu bapa angkat mereka ini mempunyai attributes keusahawanan yang tinggi atau tidak. Terdapat 21 ciri keusahawanan yang akan diuji. Contohnya inisiatif, proaktif, risk taker dan sebagainya. Jadi pelajar ini akan menilai ibu bapa angkat mereka adakah mereka mempunyai ciri-ciri ini atau tidak. Jika tak ada, kita akan datangkan solution untuk mengatasi masalah ini. Okey, satu lagi peranan Entrepreneurship Institute ini ialah kita telah menubuhkan DR Niaga juga yang akan dikendalikan oleh pensyarah dan pelajar universiti. Pensyarah akan terlibat sebagai pihak pakar, mana mereka akan melakukan the talking, the training session. Mereka akan memberi juga mereka akan diagnose masalah-masalah usahawan dan mereka akan memberi kepakaran mereka macam mana nak memperbaiki satu-satu perniagaan. Jadi ini adalah proses diagnosing di mana mereka akan melihat segala masalah usahawan itu dan akhirnya mereka akan datang satu solution. Jadi kita ada klinik kita yang kita panggil DR Niaga. DR Niaga ni ialah macam klinik perubatan lah. Jadi usahawan-usahawan ni akan datang dan kita akan diagnose kelemahan dia, termasuk yang kita kata attributes tadi, ciri-ciri seorang usahawan, kelemahan-kelemahan pentadbiran, pengurusan keuangan dan sebagainya, pengurusan pemasaran dan sebagainya. Jadi mereka akan perbaiki dan pensyarah ini akan membimbing mereka termasuk pelajar ni untuk mereka keluar daripada perniagaan bersifat mikro kepada kecil, sedana atau besar. Jadi itu peranan kita. Jadi EI atau Entrepreneurship Institute ni adalah satu body yang memayungi segala aktiviti keusahawanan di dalam UMK. Bersama saya Profesor Dr. Raja Suzana binti Raja Kasim di pameran Magic Cyberjaya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua. Pada waktu ini kita berada di Magic, Malaysian Global Innovation and Creativity Centre di Cyberjaya.
kita sedang bersama-sama menikmati majlis pelancaran yang akan dilangsungkan pada esok hari, dan saya berdiri di sini bersama penggiat-penggiat Usahawanan Sosial, dan ini merupakan sebahagian daripada entiti yang dilahirkan dari program Geran Pendidikan Jangka Panjang Kementerian Pelajaran Malaysia, dan kita telah melahirkan Social Enterprise Malaysia. Dan kalau kita lihat bersama-sama kita hari ini, kita membawa sekumpulan belia-belia terpinggir dari luar bandar, dan mereka telah memberi kerjasama untuk menjalinkan kolaborasi bersama pelajar-pelajar Universiti Malaysia Kelantan. Dan pada masa ini kita telah berjaya mengumpulkan beberapa cadangan idea yang menerbitkan Usahawanan Sosial, dan sebanyak 10 idea perniagaan telah dijanakan daripada hasil kerjasama belia dan pelajar Universiti Malaysia Kelantan. Social Enterprise Malaysia amat mementingkan bagaimana kita menerbitkan atau menjana perniagaan dan mengambil kira impak dan manfaat yang boleh kita bawa bersama kepada sosio-ekonomi, masyarakat dan persekitaran. So di dalam usaha-usaha untuk mengenengahkan belia dengan kemahiran keusahawanan, belia juga diberi pengetahuan untuk mengenengahkan satu penyelesaian yang berbentuk inovasi sosial. So di dalam konteks ini, inovasi sosial akan cuba menyelesaikan sekumpulan isu-isu yang pada masa ini, apa yang projek kami ketengahkan adalah mempertingkatkan peluang pekerjaan melalui penjanaan perniagaan. So, penjanaan perniagaan ini adalah hasil daripada keusahawanan yang merupakan salah satu daripada impak yang Universiti Malaysia Kelantan perlu pamerkan kepada masyarakat dan pada umumnya pembentukan pekerjaan untuk belia-belia yang amat memerlukan. Ya, so kita dapat menilai kekesanan daripada program ini, di mana belia akan berupaya untuk meningkatkan kemahiran dari sudut pengendalian perniagaan, dan juga bila dia berinteraksi dengan masyarakat, hubungan di antara pelajar dan masyarakat itu lebih memberi kesan kepada rantaian nilai dari sudut soft skill, ya, dari sudut penglibatan kemasyarakatan, dan juga belia akan juga berkemahiran untuk berinteraksi dengan persekitaran. So itulah yang kami bawa dari Social Enterprise Malaysia. Di Social Enterprise Malaysia, kami telah menjalankan beberapa siri jelajah negeri-negeri semenjak September 2013, dan pada masa ini kami telah mengumpul seramai atau sebanyak 2,500 penjanaan idea, dan daripada gerakan ini kami target dalam masa terdekat untuk menghasilkan 500 usahawan-usahawan sosial. Dan saya juga terlibat dalam beberapa siri bersama Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan juga SME Corp. Salah satu contohnya TUB program, ya, Tunas Usahawan Bumiputera Malaysia telah menyediakan sebilangan geran berjumlah 10 juta hasil daripada Kongres Usahawan Bunda Bumiputera yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, di mana belia-belia akan diberi peluang geran sebanyak RM15,000, dan jika mereka berjaya melepasi tahap pertama TUB program ini, mereka akan terus dipanjangkan untuk menerima geran sebanyak RM100,000. Dan di Kementerian Pembangunan Luar Bandar, kita ada program Rural Business Challenge, di mana objektif untuk mempertingkatkan apa yang kementerian ingin bangunkan hasil daripada inovasi sosial. Dan jika peluang-peluang ini memberi impak kepada objektif Kementerian Pembangunan Luar Bandar, pelajar-pelajar dan belia-belia yang terlibat akan mempunyai peluang untuk memenangi 3 hadiah lumayan, di mana tempat pertama bernilai RM2 juta, tempat kedua RM1 juta, dan tempat ketiga RM500,000. Sebanyak 8 lagi hadiah sagu hati bernilai RM10,000 setiap satu boleh dijanakan untuk membantu belia-belia untuk terus terlibat di dalam perniagaan. Dan secara tidak langsung, saya rasa impak dia bukan sahaja terhadap pelajar-pelajar Universiti Malaysia Kelantan, tetapi keterlibatan pelajar di dalam aktiviti-aktiviti perniagaan yang mempunyai impak tinggi kepada negara, ekonomi dan kepada belia itu sendiri. Okay, a very good afternoon to the ladies and gentlemen. I am from the G-Commerce, while I am the managing director of the G-Commerce. So what made us create the social idea to our company? We are based on these 4 points. First, how we target our group.
Our target group is the housewives who do their business like selling the cake, the biscuit in their house, and they don't know how to marketing their product in more widely. So they are training. They need us to giving the consultant. So they are low enterprise scale, means they don't know how to marketing strategy to promote their product. And second, lack of e-commerce knowledge. They don't know what channel to distribute their product through the e-channel. The third, since they are only doing the business in their room, so they only can create the low income. So our solution is giving the business consultant to the housewives on how their marketing strategy, how they use the e-channel to promote their product, and how to increase their income. So what the social impact we bring to them is we can help those housewives to increase their income and how to promote their product in the internet. Thank you. Good afternoon, everyone. Our company name is called Sao Hong Sun Coffee. Our company main function is to processing the coffee ground and the tea leaf. Okay, our target group is single mothers, people with disabilities, and orphans. Okay, what we need from them, because there are lack of job opportunities, lack of education, and lack confidence and lack of understanding by society. They cannot simply go to work and didn't recognized by the societies. Okay, the solution for them to join our company is they will learn in the packaging and collection process, and they will learn how to take part in the processing the products. Okay, what the impact? They will learn the new skills and full employment times. Thank you very much. Tapi kami ingin menekankannya, apabila kita menyebut pada social enterprise, kami tidak melakukan semata-mata kebajikan, tapi turut mementingkan keuntungan, di mana keuntungan itu akan kami gunakan untuk melakukan projek lain untuk membantu institusi lain yang memerlukan pertolongan daripada syarikat kami. Okey, kami punya rancangan pada masa depan, kami akan memperluaskan lagi kami punya produk ataupun saluran untuk bantuan ni. Kami akan mendapatkan lebih banyak produk daripada syarikat lain dan untuk membantu lagi banyak institusi yang memerlukan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya sebagai General Manager untuk Pavlova Frozen Food Enterprise. Hari ini saya akan menerangkan dengan lebih detail mengenai social project enterprise kami. Yang pertama sekali adalah sasaran grup kami. Sasaran grup kami fokus kepada orphanage dan unemployed people. Untuk yang orphanage, kami memfokus kepada kumpulan ini kerana seperti yang kita tahu, orphanage hanya akan memberi perlindungan kepada anak-anak yatim hanya sampai umur 17 tahun. So sekiranya mereka 18 tahun dan ke atas, mereka akan membawa haluan masing-masing dan membuat kerjaya sendiri. Dan employed people, seperti kita tahu, Malaysia mempunyai rate yang agak tinggi juga untuk employed people. So kami mengambil inisiatif, Pavlova Enterprise mengambil inisiatif untuk memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak yatim yang telah berumur 18 tahun ke atas dan unemployed people untuk mendapatkan pekerjaan tetaplah. Okey, untuk need seperti yang diterangkan tadi, kami fokus kepada unemployed people, lack of education dan people who could not find a job. Untuk poin yang kedua, lack of education, bermaksud kepada anak-anak muda yang tidak dapat melanjutkan pelajaran dan mereka memerlukan pekerjaan untuk menyara hidup. So kami mengalung-alungkan golongan seperti ini datang untuk bekerja di syarikat kami. Kemudian secara solutionnya, kami akan create a frozen fruit enterprise di mana sasaran grup yang saya terangkan sebentar tadi akan dilatih bagaimana untuk menghasilkan produk, menjual dan menguruskan perniagaan ini. Sebelum mereka mula bekerja di syarikat, kami akan menyuruh mereka untuk attend special training supaya mereka lebih selesa dan mereka lebih mengetahui mengenai Pavlova Frozen Food Enterprise. Okey, secara impaknya mereka akan mendapatkan pekerjaan yang tetap dan gaji juga akan tetap.
Selain itu mereka juga akan mendapat advanced skills and experience to improve their standard of living. Secara conclusionnya, dengan adanya projek social enterprise ni, kami berharap golongan-golongan seperti anak-anak yatim yang sudah berumur 18 tahun ke atas dan unemployed people dapat mengubah hidup mereka menjadi lebih baik dan mendapat pekerjaan tetap untuk teruskan hidup, di mana kita tahu sekarang kos-kos hidup di bandar maupun di luar bandar semakin meningkat. So sekiranya projek kami ini berjaya, kami harap kami mampu mengubah dan menyumbang kepada society. Terima kasih. I'm Edmund from CEO of LC Enterprise, where L stands for love and C stands for care. So our main objectives in this business idea is to provide opportunities to the disabled groups. So due to statistics, actually in 70% of the global population, disabled actually consists of 70% of the numbers. So we thought of instead to help them in getting employed, we would like to come out of this solution, which is to provide service training facilities. So let's say our training facilities could consist of maybe provide training in F&B industry, provide training in wellness, creating handicrafts. So not only we could acknowledge them as a part of the social community, but also indirectly increase the economy's growth. And lastly, to create impact, that we actually hopefully to create more awareness that actually disabled are able to commit in this society, and discrimination should be actually prohibited among these people. So lastly, we would like to provide our company slogan, which is "We love, we care. How about you?" Thank you. Good afternoon, everyone. I'm the managing director from G-Tech company. Our company is create the product from the soft drink can. We use the soft drink can to create the new product from our creativity and innovative. This is our target group, with the homeless people. We aim to help them by employ them to help us to create the product and marketing it to the market. The solution we provide them is provide the skill and training to them so they can help our company to produce the product. And then the impact from that, we can help them to get the job opportunity and earn the money from that to help them gain some money for their daily life and so on. Thank you.